Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So untuk hari ini kita nak masuk subtopik baru which is under subtopik meiosis dalam chapter cell division. Okay, so ini adalah senarai dan outcomes yang you all kena tahu dalam subtopik meiosis. Ini baru separuh ya, separuh lagi dekat belakang. So kita akan go on one by one. So element number 1, state the necessity for the trait inheritance. So kenapa perlunya ada pewarisan trait bagi offspring untuk penyambungan sesuatu spesies. Okay. All individuals of the same species must have the same chromosomal number. So yang ni you ada belajar dalam syllabus IGCSE, kita semua dah tahu bahawa spesies yang sama mesti mempunyai chromosomal number yang sama. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan perkataan ini adalah chromosomal number, and then kita kena relatekan dengan proses fertilization. So during fertilization, the male and female gamete, which is male sperm, female ovum, so dua-dua ni akan fuse together untuk membentuk offspring or zygote. So zygote nanti akan ada 2 kali ganda bilangan kromosom daripada paternal, so daripada sperm dan juga daripada ovum. Okay, biasanya ovum ni dalam tu kromosom kita panggil maternal. So in order to maintain the same chromosomal number of the offspring, the cell must undergoing process meiosis. Okay, maksudnya macam ni. Contohnya macam human, kita dalam setiap sel dalam badan kita ada 46 number of chromosome kecuali sel gamete. Okay, sama ada sperm or ovum. Okay, which have a half number of chromosome iaitu 23. So yang ni teacher dah ajar dalam subtopik mitosis. Jadi logiknya adalah kalaulah gamete tersebut tak reduce kepada half, okay, maksudnya sperm ada 46, ovum juga ada 46. Cuba bayangkan sekarang zygote dia. Zygote sekarang 46 per 46 akan ada 92 number of chromosome. So 92 number of chromosome ni dah lari jauh dengan chromosome number bagi human which is 46. So dah jadi makhluk lain dah. Okay. Jadi in order to maintain, macam mana kita nak maintain supaya chromosome number untuk generasi seterusnya ni sama? So cell akan undergoing satu proses kita panggil sebagai meiosis. Okay, ayat yang kedua, the diploid number of chromosome must be maintained from one generation to the one generation. So any changes, sedikit saja perubahan akan affect manusia itu sendiri. Contohnya macam penyakit sindrom Down. Sindrom Down dia ada 47 number of chromosome. Okay, berbeza dengan human yang normal ada 46. Terlebih satu kromosom pun dah jadi syndrome Down. So you all mesti tahu kan macam mana appearance of syndrome Down. Dia berbeza dengan appearance of syndrome Down person dengan human normal. Kalau tengok dari segi appearance, dari segi mental ability dan sebagainya. So each species has different number of chromosome diploid. Yang ni teacher dah ajar dulu. Contohnya macam human kita ada 46. Kalau onion dia ada 18, so tak sama. Sekarang jumpa istilah baru, kita panggil somatic cell versus gamete cell. So somatic cell ni merujuk kepada semua sel dalam badan kita selain daripada sel gamete. Ini pembahagian mengikut cara genetik. So sel-sel dalam badan kita bagi pada 2, somatic cell dan juga gamete cell. Somatic cell ni sel-sel yang lain selain daripada gamete cell. Kita panggil somatic cell. Contohnya sel mata, sel hidung, sel lidah. So semua itu adalah somatic cell. Okay. So semua somatic cell mengandungi diploid number of chromosome. Okay. Manakala gamete cell dia ada half. Okay. Contohnya kalau human, somatic cell kita ada 46 number of chromosome, manakala dalam sperm atau dalam ovum dia hanya akan ada half number which is 23. So macam mana nak hasilkan diploid number of chromosome ni? Sel-sel ini akan undergoing process mitosis. Okay, nampak Okay. Manakala untuk produce haploid pula, sel
gamete cell tadi, semasa proses penghasilan gamete ini, proses yang berlaku adalah secara proses meiosis. Okey. Ini teacher dah sebut tadi. Okay, the male gamete haploid and the female gamete haploid will fuse together to form a zygote. Okay, yang ni awak dah belajar kan daripada tingkatan 1 lagi. So the fusion of the sperm and ovum will produce zygote. So zygote sekarang dia dah ada diploid number of chromosome. N plus N equal to 2N. Haploid plus haploid akan membentuk diploid. So sekarang dia dah maintain lah sebab semua sel normal, semua sel untuk manusia normal mesti ada 46 number of chromosome. Okay, contohnya dekat sini. Okay, testis is the place where the production of sperm occur. So now sperm chromosome number dia adalah N, manakala ovary akan produce ovum. The chromosome number of ovum is also half. Okay, half plus half, N plus N akan equal to 2N. So 2N sekarang adalah zygote. So zygote tersebut dia dah ada complete number of chromosome. So this zygote akan undergoing process mitosis repeatedly, forming a banyak sel akan membentuk kita sekarang human yang normal. So from the meiosis, and then dia akan turn to the mitosis. Sebab mitosis just like copy and paste kan, you dah tahu. Okay, manakala meiosis ni khas untuk production of gamete. So ni contoh gambaran, agak blur sedikit, teacher susah nak jumpa gambar yang clear untuk menunjukkan comparison antara diploid cell. So diploid cell kat sini contohnya cell somatic cell, and then haploid cell sama ada sperm or ovum. Kalau awak tengok dia half kepada diploid cell dekat sebelah ni. Okay, dia dah ada half. So ini bermaksud karyotype ini merujuk kepada karyotype of the gamete cell sama ada sperm or ovum. So the definition of the meiosis. So apa sebenarnya meiosis? Meiosis is the process of nuclear division, pembahagian nukleus, okay, which reduce the number of chromosome in a new cell into half. So dia menurunkan, okay, mengecilkan bilangan number of chromosome tu kepada half number of the normal chromosome dalam parent cell, and at the end akan produce 4 daughter cells. So remember mitosis is just like copy and paste. So at the end of the mitosis, yang awak lukis yang dan some of you dah hantar kat teacher tu, kalau awak ingat, at the end of the process mitosis, dia akan produce 2 daughter cell. But for the meiosis, okay, dia akan produce 4 daughter cell. Okay, instead of 2, but dalam mitosis, and then the number of chromosome must be reduced into half. Remember you lukis mitosis tu, kalau 2n is equal to 6, at the end pun 2n is equal to 6. But untuk meiosis, sekiranya 2n is equal to 6, undergoing process meiosis, so dia akan produce n equal to 3 at the end of the process meiosis. So macam mana proses meiosis itu berlaku, itu yang kita belajar pada hari ini. So these are the places where the process meiosis occur. So kalau dekat male, berlaku dekat testis, manakala dekat female berlaku dekat ovary. So untuk tumbuhan juga sama, untuk produce male gamete berlaku dekat anther, manakala untuk produce the egg cells berlaku dekat pollen and ovaries of the flower. So sekarang kita nak masuk yang agak berat sedikit, explain the process of meiosis, stages dalam meiosis. And then so meiosis ni kalau tengok dia ada meiosis 1 and meiosis 2. So kita nak kena faham proses meiosis 1 and 2, and then next kena compare and contrast apa beza meiosis 1 and meiosis 2. And the last one, pelajar kena boleh compare pula meiosis and mitosis. So kita mula dengan the stages of meiosis. Faham yang ni senang untuk faham proses meiosis. So meiosis ni kenapa dia ada 2 nuclear division, meiosis 1 or meiosis 2. So dalam exam you kena tulis term meiosis 1. 1 ni adalah huruf Roman, bukan nombor satu-satu ya, dia adalah huruf Roman. So
kena tulis dia dalam bentuk Roman. So you boleh guna L besar dan sebagainya lah. So meiosis 1 ni tujuannya adalah untuk separate homologous kromosom. So ada istilah baru yang awak jumpa hari ini iaitu perkataan homologous kromosom. So dalam meiosis 1 ada subphases dia sama macam mitosis, cuma kena tambah perkataan prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Manakala meiosis 2 pula juga ada 4 subphases. Okay, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Cuma kenapa ada meiosis 1 and meiosis 2? Tujuannya adalah berbeza. Okay, meiosis 1 kita nak separate homologous kromosom, manakala meiosis 2 kita nak separate sister kromatik. Kalau awak perasan, sister kromatik. Ni kita jumpa istilahnya dalam mitosis. Dan sebenarnya meiosis 2 ni lebih kurang step dalam mitosis. Dia punya cerita dia tu lebih kurang dalam cerita penerangan untuk penerangan proses mitosis. Okay, so tengok ayatnya. Meiosis 1 is to separate homologous chromosome. Okay, contohnya sel A yang di hadapan awak ni, ini ada 2n is equal to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah parent cell yang asal. 2n is equal to 6. So this 2n equal to 6, dia akan undergoing the first phases of meiosis. Kita panggil sebagai meiosis 1. So at the end of the meiosis, dia akan produce 2 daughter cell. Okay, 2 daughter cell sekarang. And then kalau awak perasan, the number of chromosome daripada 6 sekarang sudah menjadi 3. So kenapa boleh ada pembezaan kat situ? Sebabnya tujuan meiosis 1 adalah untuk kita memisahkan homologous kromosom. So inilah homologous kromosom, homologous kromosom, homologous kromosom, homologous kromosom. Okay, apa dia homologous kromosom? Homologous kromosom ni adalah kromosom yang sama saiz dan shape. Sebenarnya dalam mitosis pun yang awak dah lukis tu pun yang contohnya 2 besar, 2 medium, 2 kecil tu itu sudah dipanggil homologous kromosom. Cuma kita tak guna term tersebut sebab dia tidak ada dalam step mitosis untuk kita separatekan homologous kromosom. So that's why dekat mitosis kita guna istilah sister chromatid. So kalau nampak agak confused, don't worry, next slide teacher akan explain lagi apa beza tu sister chromatid, apa beza kromosom, homologous kromosom dan sebagainya. Okay, sekarang just awak tengok apa tujuan meiosis 1 kat sini. So meiosis 1 dia nak separate homologous kromosom, dia nak pisahkan sekarang nampak. Dia nak pisahkan this homologous chromosome. So supaya at the end of the meiosis 1, the number of chromosomes sekarang is already being half. Dah separuh dah. Okay, manakala meiosis tu pula dia bersambungan kisah. Okay, contohnya yang D ni diambil atas ni. Okay, ada merah, ada biru besar, merah sederhana, merah kecil. So dia ambil yang ni, dia sambung. So yang ni akan continue lah cerita dia, cerita bersambungan sampai habis kepada telophase 2. So ingat balik, meiosis 2 adalah untuk separate sister chromatid. So sekarang dia dah dalam bentuk sister chromatid. Ada 3 sister chromatid kat sini. So at the end of the meiosis 1, dia akan produce, okay, masih lagi 3 kromosom. Okay, cuma dia hasil dia seolah-olah sama macam end product of the mitosis. Okay, dia dah already been half sebenarnya dekat meiosis 1. So yang ni dia hanya separate. Jadi untuk lukisan nanti minggu depan ada kelas bio. So untuk sesi melukis nanti awak kena lukis sambung. Contohnya macam kalau yang D ni sekarang, okay, yang merah ni, yang sebelah atas ni dilukis kat bawah ni kan. So untuk lukisan nanti sepatutnya awak kena ada dua-dua ni. So dia akan bersambungan lah. Yang ni dan ada satu lagi untuk yang merah besar, biru sederhana dan biru kecil ada satu supaya at the end dia akan produce 4 daughter cells. Okay, ini yang teacher nak terangkan tadi supaya awak tak confused. Revise balik. So yang bentuk macam berbenang panjang ni kita panggil sebagai chromatin. So chromatin ni kita hanya boleh panggil kromosom sebagai chromatin
semasa fasa interface. So daripada satu kromatin ni menjadi dua, okay, melekat pada titik sentrumnya. Okay, kenapa dia jadi dua? Sebab dalam interface dia ada tiga subphase. Remember G1S and G2, pada fasa S phase berlaku proses chromosome replication that lead to the DNA replication that lead to kepada chromosome duplication, so menyebabkan kromosom tu mendouble daripada satu kepada dua. So that's why boleh nampak dia macam bentuk ada wing ni. So kemudian this chromatin akan masuk kepada fasa M phase. Okay, bila masuk fasa M phase, dia akan mula menebar dan memendek. So kita tak panggil dia sebagai chromatin, kita panggil dia sebagai two sister chromatids or chromosome. So dua-dua ni sebenarnya kita boleh panggil sebagai kromosom, cuma bezanya ini adalah permulaan. Okay, masuk M phase, permulaan dia maybe pada fasa prophase. Okay, manakala yang satu ni adalah end product of the process mitosis. Contohnya kalau ingat dia akan jadi satu kan. So satu ni kita panggil sebagai daughter chromosome or boleh panggil sebagai kromosom. And then yang ni istilah baru yang awak jumpa pada hari ini. Okay, kita panggil sebagai homologous chromosome. So apa dia homologous chromosome? Homologous chromosome adalah dua kromosom yang sama saiz dan sama bentuk. So kita panggil dia sebagai homologous chromosome. Remember lukisan awak tu yang 2n is equal to 6, ada dua yang besar, dua sederhana, dua yang kecil. So dua yang besar tu sama-sama besar kita panggil homologous chromosome, medium sama medium homologous chromosome, yang small dengan small pun homologous chromosome. Okey, sekarang tumpukan perhatian kepada structure ni. Okay, kenapa ada putih dan hitam? Sebab satu coming from paternal, satu coming from maternal. Okey, so putih dengan putih ni kita panggil sebagai two sister chromatids. Okay, hitam dengan hitam, sama-sama hitam ni juga sebagai sister chromatid. Manakala hitam dan putih ni kita panggil sebagai the non-sister chromatid. Okey, kenapa teacher tekankan term ini? Kita akan guna nanti. Awak kena faham betul-betul untuk awak apply semasa proses crossing over. Okey, so kita nak masuk sekarang kepada fasa pertama dalam meiosis 1. Remember meiosis 1 kita nak pisahkan homologous chromosome. Okey, boleh tengok slide teacher yang awal-awal tadi. Okey, apa tujuan meiosis 1, apa tujuan meiosis 2. Okey, so untuk meiosis 1 seperti biasa ada fasa prophase, cuma kita tambah sebagai prophase 1, prophase 2, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, sorry. Okay, so untuk prophase 1, yang ni agak special, yang ni penerangnya agak banyak ya. Kalau tengok kat sini, ini adalah gambaran sel yang mana kromosom number dia adalah kita boleh tulis sebagai 2n is equal to 4. Okay, ada 4, 1, 2, 3, 4. Okay, ada dua yang besar, ada dua yang kecil. So pada fasa ini sama juga seperti mitosis, kromosom begin to condense and shorter. Okay, sekarang ni ayat yang seterusnya. The homologous chromosome come together to form a bivalent through the process called synapsis. Okay, ada perkataan baru kat sini, synapsis. Okay, apa yang dimaksudkan dengan synapsis? Okay, kromosom ni dia tak duduk dekat-dekat asalnya. Remember lukis mitosis tu. So bila kromosom yang sama saiz tadi ataupun homologous kromosom, bila dia mendekat, bila dia duduk dekat-dekat kat sini, dia menghampiri satu sama lain, proses tersebut kita panggil sebagai synapsis. So now kita boleh panggil bila dia sudah dekat-dekat sekarang kepada satu istilah baru, kita panggil sebagai bivalent. Bivalent ni bila dia duduk dekat-dekat. Okay, tak habis lagi. Okay, remember term non-sister chromatid, contohnya kat tengah-tengah tadi. Okay ni, putih dengan hitam. Okay, putih dengan hitam ni kita panggil non-sister chromatid. Okay, the non-sister chromatid will exchange segments of DNA in the process known as crossing over. So dia mula bertukar-tukar segmen dalam satu proses kita panggil sebagai crossing over. At the point which segment of the chromatid kita namakan sebagai kias mata. Okay, maksudnya kat sini. Contohnya pada gambar kromosom
yang besar ni, kalau awak tengok crossing over dia ada di sebelah atas dan di sebelah bawah. So titik berlakunya proses crossing over ni kita panggil sebagai tempat berlakunya pertukaran segmen tu kita panggil sebagai kias mata. Dan kalau awak tengok crossing over ni mesti berlaku di antara denah sistokromatik. Okay, satu putih dan satu hitam. Bukannya sama-sama putih, sama-sama hitam. Okay, the nucleolus and nuclear membrane disappear sama macam proses mitosis biasa, cuma yang beza tadi, event 2 tadi dia ada proses synapsis dan dia ada proses crossing over. So kena hafal lah yang ni, apa maksud crossing over? Is the exchange segment of DNA. So ini teacher besarkan lagi tentang proses of crossing over. So dekat sini nampak ya, paternal and maternal. So dua yang sama saiz, sama bentuk ni kita panggil sebagai homologous kromosom. Dia mula dekat-dekat. So dia mula mendekat kita panggil synapsis. And bila berlaku sahaja proses, bila dia mendekat, kemudian berlaku the next process kita panggil sebagai crossing over. Crossing over ni bila dia mula berlaku pindah silang, pertukaran segmen pada satu titik kita namakan sebagai kias mata, and resulting nampak tak ada pertukaran segmen. Okay, yang biru dapat yang merah dapat yang biru. So dalam lukisan biasanya kita lukis satu kita daka, satu lagi kita tak colourkan untuk bezakan paternal and maternal. Okey, kemudian proses stages seterusnya adalah metaphase 1, sama macam mitosis, cuma dekat sini ayat yang pelawak guna adalah homologous kromosom yang akan line up. Nampak dia line up mendua, dua-dua. Kalau mitosis dia jadi 4. Dua besar, satu besar, satu kecil ke, ikutlah awak susun macam mana. Satu besar, besar-besar, kecil-kecil ke, besar kecil ikut susunan masing-masing. Cuma kalau homologous kromosom dia susun dua macam ni. Sebab tujuan meiosis 1 adalah kita nak pisahkan homologous kromosom. Kita nak memisahkan dua ni. So that's why ada stages meiosis 1 ni. Okay. Next, so mesti guna istilah homologous chromosome line up. Kalau awak tulis chromosome line up, salah untuk menerangkan proses metaphase 1. Okay, next. Okay, anaphase 1 sekarang ayat yang sama dengan mitosis. Sekarang apa yang perlu ubah adalah ubah term saja. Kalau sebelum ni two sister chromatic yang being pulled to the opposite poles, tapi untuk anaphase 1 homologous chromosome yang being pulled to the opposite poles. Dialah yang akan ditarik kepada kutub berlawanan. Okay, poles ni kutub berlawanan. Nampak dia ditarik. Kalau lukisan awak itu pusing ke sebelah mendatar kan, ni sama yang atas bawah. Okay, at the end of the anaphase, the two poles of each sekarang dah ada sama-sama set yang sama untuk kromosom. Ada satu besar, satu kecil, satu besar, satu kecil. Okay, next. So telophase 1. Okay, telophase 1 ni bila dah reach to the opposite pole. Sama macam ayat mitosis. So dia dah sampai sekarang. Kalau awak tengok, at the end of the telophase 1, dia dah jadi dalam setiap daughter cell sekarang, dia akan produce 2 daughter cell. In each daughter cell, sekarang dah ada half number of chromosome. Daripada 4 sekarang, dah jadi 2. So sekarang kita dah kena tulis N is equal to 2. Half. N mean half. Haploid. Okay. Haploid number of chromosome dan proses yang lain seperti biasalah. Nucleolus reform dan sebagainya. So dia akan masuk fasa interphase balik sebelum dia masuk the next phase. Okay. Cuma fasa interphase yang baru tu dah tak ada fasa S phase lah. Maksudnya dia dah tak mula mendouble dan sebagainya. Okey, sekarang kita nak masuk fasa meiosis 2. So meiosis 2 ni tujuannya adalah untuk separate sister chromatic. So sekarang dia dah ada dalam bentuk sister chromatic to sister chromatic or chromosome. So from phase 2 seperti biasa proses yang sama, iaitu kromosom become shorter, thicker dan sebagainya. So kalau awak tengok kisah dia bersambungan. Okay. Kalau yang besar ni ada satu crossing over dekat sini, yang kecil tu tak ada crossing over, maka yang ini pun samalah, kisah dia mesti sama sepatutnya lah. So ini dia gambar dia agak berbeza.
So the nuclear membrane of the cell disintegrate again, spindle fiber reform dan sebagainya, sama seperti proses mitosis. Okey, sekarang tengok fasa metafase 1. Kalau awak tengok sekarang untuk fasa metafase 1 yang menyusun sekarang bukan lagi homologous kromosom tapi dia dalam bentuk two sister chromatid. Okey, sebab tujuan meiosis 2 adalah untuk separate two sister chromatid. So dia line up. So untuk lukisan nanti memang you all kena continue proses dan so that's why ada gambar dua sel sekarang, dua daughter cell continuing proses meiosis 1 tadi. Okay, so anaphase 2 sama juga. The two sister chromatid will be separated and move to the opposite poles. Okay, next. So istilah sekarang adalah two sister chromatid ataupun kromosom, bukan lagi homologous kromosom. So untuk telophase 2 at the end dia dah sampai ke kutub berlawanan. So dia akan membentuk 4 daughter cell. Tengok ya sekarang dia dah mula pergi ke kutub berlawanan. So daripada 2 sekarang akan membentuk 4 daughter cell. So setiap daughter cell sekarang mengandungi half number of chromosome. Okay, nampak ayat kat sini. Each contain half number of chromosome and it genetically different. Kenapa genetically different? Sebab dalam meiosis ada satu proses khas kita panggil sebagai crossing over yang mana proses crossing over ni tidak ada dalam fasa mitosis. Remember prophase 1 teacher sebut tadi ada synapsis proses dan ada proses crossing over. So result hasil proses crossing over tu lah yang akan membentuk genetically combination DNA yang berbeza daripada parent cell. Nampak sekarang kalau yang putih ni dia dapat sedikit hitam dan sebagainya. So sekarang dia dah berbeza dengan sel kromosom yang awal, yang sama dari yang awal daripada parent cell tersebut. So these are the comparison between the meiosis 1 and meiosis 2. So meiosis 1 untuk prophase bagi meiosis 1 sama je, kromosom mula and when the chromosome spindle fiber form dia mula become thicker and shorter. Cuma yang beza untuk meiosis 1 dia berlaku proses synapsis and crossing over, manakala dekat meiosis 2 dah tak ada lah, dia proses synapsis crossing over ni hanya berlaku pada fasa prophase 1. Okey, metaphase pun sama, yang beza adalah term saja. Kalau meiosis 1 homologous kromosom yang line up, manakala untuk meiosis 2 two sister chromatid yang line up. Okey, untuk anaphase pun sama, kalau yang ni homologous kromosom being separated, manakala untuk meiosis 2 two sister chromatid yang being separated and move to the opposite pole. Term saja yang berbeza. Okay, so at the end of the meiosis 1, 2 daughter cells are formed and manakala perbezaannya adalah 4 daughter cells are formed at the end of the meiosis 2. Cuma satu lagi kalau awak perasan persamaannya adalah untuk telophase 1 dengan telophase 2, the number of chromosome is already being half dekat telophase 1 sama dengan telophase 2. Okay, ini pula comparison between the mitosis and meiosis. So, mitosis persamaan dengan meiosis, dua-dua ni berlaku pada fasa M-phase. Remember M-phase kita ada dua fasa. Okay, sama ada mitosis or meiosis followed by cytokinesis. Okay, kemudian, nah ini boleh baca, involve nucleus and cytoplasm, penerangan balik lah bagi proses mitosis, meiosis and cytokinesis. So ini perbezaannya tempat berlaku. Kalau yang ni dekat gamete cell, yang ni dekat somatic cell. So apa tujuan meiosis? Apa tujuan mitosis? Okay, meiosis untuk produce gamete, manakala mitosis berlaku dalam somatic cell untuk growth, repairing body tissue dan sebagainya. And then berlaku tak proses crossing over? Dekat meiosis berlaku proses crossing over but not dekat mitosis. Mitosis tidak berlaku proses crossing over. And then genetic composition pula untuk meiosis dia berbeza sebab ada proses crossing over tadi. Manakala dekat mitosis tidak ada proses crossing over, meaning that daughter cell dia akan ada
sebiji macam parent cell dari segi genetik. Okay, ini ulang baliklah. The number of daughter cell ada 4 untuk meiosis. Bagi mitosis ada 2. Okay, proses synapsis. Remember synapsis pada fasa prophase 1. So selain daripada closing over, ada proses synapsis yang mana homologous kromosom mula mendekat dan berpasangan. So kita panggil sebagai synapsis. So the number of chromosome for the daughter cell half untuk meiosis, but sama macam parent cell ataupun kita panggil sebagai diploid bagi mitosis. Alright, habis. That's all. Senang saja dan simple. Sebenarnya untuk faham dengan mudah memang you all kena berlatih melukis. So insyaAllah minggu depan kita akan ada lukisan bagi meiosis pula. So untuk hari ini sekadar untuk awak faham nota tentang meiosis dan apa perbezaan meiosis dengan mitosis. So